Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Insyaallah pada hari ini kita dah masuk 2 Rejab 1443 Hijriah. Kita selalu berdoa kepada Allah di dalam bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barakatuhu wa rahmatuhu indallah atqakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa kita pohonkan kepada Allah SWT, berkatilah bulan Rejab, bulan Sya'ban, pertemukanlah bulan Ramadan, kerana dalam bulan itu ada keberkatan, ada kerahmatan pada siapa yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah tazkirah pada ini sepatutnya yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Awang Sarian, tetapi baru dapat maklumat dia tak boleh datang kerana menantu dia kena positif, duduk serumah, jadi tak datang, baru dia dapat puasa. Jadi mau tak mau kena ganti dia. Kulibat Dr. Awang Sarian. Jadi saya kena naik untuk perkongsian. InsyaAllah perkongsian kita menghubung dengan doa. Rasulullah mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa merupakan otak bagi ibadah. Di sini makan hadis Rasulullah SAW berhubung dengan doa untuk kebahagiaan hidup. Allahumma aslih li bi dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati biha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan lana li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ini doa pendek tapi memberi motif ya, berhubung dengan doa ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan memanjatkan doa dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi penjaga urusanku, perbaikilah duniaku yang menjadi tempat hidupku, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembali aku, dan jadikanlah kehidupanku sebagai penambah kebaikan untuk diriku, dan jadikanlah kematian sebagai rehat. Ini doa. Doa ni sangat penting ya. Doa ni tuan-tuan boleh cari dalam kitab Yasin pun ada. Kitab Yasin ada. Boleh ambil gambar je, senang sekarang ambil gambar je, dihafalkan ya. Kita minta kepada Allah Ta'ala merupakan doa. Sebab itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, kau khabarkan kepada hamba kami umatmu, kami yakni Allah sentiasa hampir. Ya. Fa inni qul ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah kamu, kami akan tunaikan. Punya sayang Allah kat kita. Allah sayang kat kita yang kita tak mau berdoa ni. Kenapa? Doa boleh bahasa Melayu, boleh bahasa Arab kalau kita faham, boleh bahasa apa saja, bahasa Banjar, Jawa, bahasa Kedayan, yalah, apa saja bahasa yang kita faham. Ya. Umpamanya cakap Jawa, ya Gusti Allah, kula nyuwun ngapura kathah-kathah maring Gusti Allah kailah kebaikan kalih kula kalih sederek kula sekabehane. Itu bahasa Jawa. Itu bahasa halus tu. Orang Jawa pun kalau tak belajar bahasa halus tak ada, ya. Semoga urip iki kathah kebaikan ni, kerana urip iki kebahagiaan ni adalah urip sing sakinah, bahagia. Suatu masa kula akan ninggal dunia, akan duduk di alam akhirat. Muka-muka matiku itu untuk rehat. Itu cakap Jawa. Kainak surah Banjar kainak. Terus Banjar dah lunanya lain sikit, Jawa lain sikit. Ya. Ini semua asal kita faham. Maksud hadis ini tadi, kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan agama yang kita anuti adalah memberi kebajikan, kebaikan untuk kita. Ya. Alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati biha ma'asi. Dunia ini sifatnya sementara. Ya, kita di Sentul ni baru-baru ni semalam ada orang meninggal, ya. Sahabat kita Haji Hamad malam meninggal dunia, dah duduk sorang. Giliran kita wallahu a'lam. Kerana Rasulullah mengatakan umatku usianya di antara ya, wasabah, ya, 60 ke 70. Wasabah. Jadi kita kena ingat-ingat, kita mesti ada satu komitmen dalam kita mencari kehidupan ini. Sebab itu katakan begini, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Semoga hidup ini sentiasa mencari kebajikan, kebaikan. Kebaikan dengan keluarga, kebaikan kepada jiran tetangga, kebaikan kepada masyarakat. Sebab Allah menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ni nikmati ikhwana yang kita nak, ya, nikmat bersaudara bagi kita dari firman itu. Sebab itu Allah menyarankan kita supaya kita menghubung silaturahmi. Mana yang sakit kita kunjungi, lama tak datang masjid, kita kunjungi, ya, tanya khabar, telefon, WhatsApp, ya. Sekarang canggih, tak macam dulu. Mana ni, ya, Awi ni tak nampak mengaji hari ni. Contoh, dia sibuk, maskul, sibuk ni. Jadi kita cari apa kebajikan, kebaikan kita cari.
Waktu pagi kita kumpulkan ahli-ahli yang boleh membaca Al-Quran bersama kita, dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita, ditasmi' Al-Quran. Tasmi'. Jangan malu-malu baca Quran, jangan malu, sebab itu satu mukjizat yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kitabillah wa sunnati Rasulullah. Dua perkara. Kitab Al-Quran wa sunnah Al-Hadis. Jadi kita di masjid ni alhamdulillah, petang bahasa kita baca hadis, pagi kita ada baca tasmi', baca Quran. Datanglah ramai-ramai, tak apa. Kalau saya tak ada pun ada yang mentasmi'. Alhamdulillah. Penting. Biar kita budayakan diri kita membaca Al-Quran. Budayakan, tahu budaya? Budaya ni kita menjadi satu amalan membaca Al-Quran. Malam Jumaat apa kita nak buat? Malam Jumaat apa kita nak buat? Dengar tazkirah. Kata tu dalam TV3. Kita macam mana? Malam Jumaat apa kita nak buat? Baca Quran. Tadabbur Al-Quran. Tak? Baca Yasin. Habis baca Yasin, baca surah Al-Mulk. Habis baca surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Banyak. Sebab ini waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Supaya hidup kita sentiasa mencari kebajikan, rebut. Sayyidul ayyam, penghulu segala hal. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Semoga kita mati rehat. Tak ada soal. Ya, Mat, apa kau buat? Umur kamu sampai lebih ni, sampai lebih 60 lebih, apa kau buat? Ya. Akan disoal tuan-tuan. Kita masuk dalam kubur ingat senyap itu? Tak ada. Ya, bila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita masukkan liang lahat, semua dah pindah balik, tinggallah kita, roh kita akan Allah kembalikan balik. Roh kita yang hidup, jasad kita tidaklah. Jasad hidup kita bangun, gerak. Ya, roh kita. Kita di dalam kubur nanti kita akan jumpa jiran-jiran kita. Ada jiran roh-roh tu, baru kau sampai ke? Ya, saya belum sampai. Ini roh bertanya, kamu dari mana? Saya dari Bandung, Jalan Sentul Pasar. Oh, kamu kenal tak ini? Roh tu bertanya. Roh. Ingat kita hidup kat dunia ni, kita bertanya salam apa? Tak. Itu sebabnya dalam wirid apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ada tak? Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita ni maknanya minta sejahtera doa kita pada Allah Ta'ala. Allahumma antas salam. Allah akan beri kesejahteraan kepada kamu. Wa minkas salam. Daripada Allah yang dapat kamu kesejahteraan, kesihatan, keafiatan daripada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Tengok. Dalam wirid itu ada fadilat, ada manfaat wirid itu. Sebab itu seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ma afdalul a'mal ya Rasulullah SAW ba'da salatul fard. Apa yang sebaik-baik kita nak buat setelah kita melaksanakan solat fardu? Rasulullah jawab, al-wirdun. Wirid. Wirid ni banyak. Ya, yang imam bawa wirid, al-wirdun. Ini hadis sahih. Ya, ma'abdul a'mal fi duburi shalah, dia kata al-maktubah.
Setelah kita selesai sembahyang fardu, apa nak kita buat? Rasulullah jawab, al-wirdun, berwiridlah. Sebab itulah kehidupan kita, kita nak cari kebajikan, kebaikan banyak. Ya, di masjid ini banyak buat kebaikan, susah payah tiap-tiap hari membuat it'am dapur atau kepada asnaf-asnaf. Ini semua untuk kebajikan. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi kalau kehidupan ini mencari kebaikan, kebajikan. Sebab kita nak wa ja'al mauta rahatan. Bila mati kita rehat, tak ada persoalan. Sebab waktu hidup kita buat kebajikan, kebaikan. Ya, Allah bagi kita bagi peluang. Ya, apa kita nak buat? Ini banyak orang kadang-kadang tak ambil peduli benda-benda ini. Ambil contohlah. Ya, memang sudah diviralkan. Contohnya ambil contoh. Ya, selepas sembahyang fardu isyak dimakan ba'da solah. Ya, ba'da solah namanya, ba'da solah. Qabliyah lain, sebelum isyak. Ya, ba'diyah selepas isyak. Ada hadis ni, memang terang ada hadis ni. Saya cari dari hadis nasihat agama. Nasihatuddin ada, memang ada. Tapi orang tak ambil peduli. Ya, kurang ambil peduli. Ya, apa dia pandaran? Kalau kita buat 4 rakaat, direct 4 rakaat, kita sembahyang ba'diyah, usalli sunatan ba'diyatan isya, 4 rakaatin lillahi ta'ala. Macam kita sembahyang Jumaat, kita usalli sunatan Jumaat, usalli fardhu Jumaati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau fardu, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Apa ni bezanya? Cuba cari. Kenapa hari Jumaat dia tak ada adaan? Dia lillahi ta'ala, kerana Allah juga. Maknanya adaan itu tak boleh langsung, mesti dibuat. Fardu zuhur dia mesti dibuat, fardu asar dia mesti dibuat. Ya, mesti dibuat. Tak boleh tidak. Solat Jumaat kalau kita musafir, qablal azan, sebelum azan kita bertolak dari Sentul ni. Tuan nak pergi mana? Kalau nak pergi ke Pahang, bagi Kuantan, tolak sebelum subuh, tolak sebelum subuh. Syaratnya sebelum waktu subuh. Ini dalam fiqh, dalam Fathul Qorib ada. Ya, tolak sebelum subuh, dalam Zaidul Talib pun ada. Ya, kitab yang disusun soal jawab Brunei Darussalam, yang disusun oleh Pehin Datuk Muhammad Zain. Dia kata, siapa nak tinggalkan solat Jumaat, tak payah solat Jumaat, dia jamak je. Faham tak? Maknanya dia ditolak sebelum subuh, qablal subuh, qablal azan. Qablal azan lah, senang ya. Qablal azan subuh. Jangan azan subuh kita tolak, tak boleh. Qablal azan subuh tu kita bertolak, kita sampai ke Tamerloh. Cara berfaham tuan-tuan, sampai Tamerloh, orang dah habis sembahyang Jumaat, kita datang buat sembahyang fardu zuhur qasran 2 rakaat. Kemudian sembahyang itu kalau jamak takdim, sembahyang fardu asar 2 rakaat juga. Usolli fardu asri, ya, rakaataini jam majmu'an ilaihi zuhri. Ilaihi ya. Kalau jamak takdim ilaihi, kalau jamak takhir ilah. Beza kan? Zuhur kepada asar. Kalau zuhur kepada asar, ya. Kalau asar kepada zuhur, ilaihi. Ya, ada domir. Ya. Jadi itu beza dia. Jadi kita tak payah sembahyang sembahyang Jumaat. Ya, pakat-pakat. Orang pergi sembahyang Jumaat tak apalah. Sebab syarat kita dah laksanakan sebelum azan subuh. Kita tolak, keluar dari rumah, keluar daerah lah. Ya.
Sampai ke Batu Kip tu dah boleh okey dah, Batu Kip dah. Sampai Batu Kip azan dah, letaklah. Kita terus saja. Sampailah mana dekat-dekat dah apa tu, keluar sebelum keluar tu ada di mana di Shell lah. Di Shell ke di apa ke. Kalau ada surau, kita ada kan surau tu kan. Lepas terowong tu ada surau, kau pergi balik Kelantan lah ke Pahang lah. Ada surau tu, ada surau dia kau nak balik, tak apa. Kita boleh apa sembahyang subuh di sana. Nanti zuhur kita tak masalah. Al-Maskhud sibuk. Jadi kita boleh jamak. Sama ada kita nak buat jamak takhir ataupun jamak takdim. Boleh, dua-dua boleh. Takhir boleh, iaitu takhir dikemudiankan. Zuhur tu tak payah sembahyang. Kita siapa makan, buat urusan selesai semua. Asar sekarang kita sembahyang. Ini kemudahan. Ya. Apa dinamakan dalam kitab fiqh dinamakan rukhsah. Apa rukhsah? Raha shad hadamir. Rukhsah, kemudahan. Ini kemudahan banyak. Dan kita musafir, dalam kita musafir, kemudahan kita kalau berpuasa boleh kita ada qada. Kalau ada dia qada ni sebab uzur dia uzur dalam perjalanan, bukan uzur sakit dalam perjalanan. Boleh. Ini kemudahannya dalam kehidupan kita. Baik. Dalam jamaah pula seabdolnya, saya perhatikan di mana-mana seabdolnya adab dalam solat berjamaah, ya. Seeloknya saf pertama imam, belakang imam Bilal, tak? Batu belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri, penuh saf hadapan, penuh saf hadapan. Okey, saf kedua jangan masuk tengah. Ni banyak masuk tengah, masuk belah kanan. Abdul, adab. Sah tak sembahyang? Sah kalau masuk tengah pun. Ini adab. Tahu adab? Adab kita nak masuk masjid, kaki kanan. Dia tak adab dia tak? Kita nak masuk tandas, kaki kanan ke kiri? Kanan kiri. Kiri adab. Oh, cuba. Semua ada adab. Punya Rasulullah ni jaga dia punya umat. Sebab itu umat Nabi Muhammad SAW, pernah sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, umat terdahulu ya Rasulullah, umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh umurnya sampai 950 tahun. Gila kita ni kalau dibagi 200 tahun pun tak mampu. Nak 200 tahun? Tak mampu. Saya tak nak. Tak. Sebab umur kita adalah tis'a wa sab'in. Ya, 60 ke 70. Habis ke 100 pun alah, berat dah. Sekarang ni berjalan dah berat. Nampak kurus tapi berat kaki tu tak. Langkahnya makin cepat, tuk, tapi tak laju. Tak percaya. Kalau tahu usia kita ni, kita ajak anak kita berlari, boleh kejar dia. Topat kita nak kejar dia laju lagi sebab dia ringan. Kita makin usia berat betul tuan-tuan. Jatuh nak bangun pun payah. Ya. Ini kita faham. Itu faktor. Sebab itu Allah kata summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada kan dalam surat ini. Kemudian kita akan dilemahkan oleh Allah Ta'ala selemah-lemahnya. Betul. Dulunya 20 tahun jangan cerita. Alah, dulu 20 tahun saya naik motor. Saya terus terang ni, dulu saya dia 20 tahun naik motor daripada bagian Lantung sampai ke Jelantung, ini tak ada apa-apa lah. Dah 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Ini jangan nak bergaya lah umat Nabi Muhammad. Peruntukan umur tu ada lah. Nah, sekarang masih sihat insya-Allah naik motor sampai ke Kelantan, sampai ke Terengganu. Alhamdulillah orang Allah bagi sihat. Sampai ke Perak je lah. Baru-baru ni lah sahabat-sahabat kita
Ya, pengusi pun tak sanggup naik motor rasa. Jadi ketahanan tu. Tapi nanti 10 tahun akan datang, boleh lagi ke? Sebab itu Allah dah kata dalam surah Tin, Allah katakan, "Wa ma khalaqtal jinna," ya apa dia? "Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat." Satu ketika nanti kamu akan diperlemahkan oleh Allah SWT. Tak mampu nak sembahyang tahajud, tak mampu sebab kita dah lah geletor. Sahabat saya ya, dulu dia doktor gigi, dia pernah buat gigi saya dulu. Sekarang tak boleh dah jadi, dah geletor. Nak macam mana nak bincang gigi tangan, apa sakit apa dia, geletor tangan. Dia satu, tak boleh. Illa alladzina amanu, Allah akan nilai amal kita yang dulu-dulu. Allah ni tidak zalim. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, Allah akan nilai setakat mana amalan kita waktu sihat. Sebab itu waktu sihat jangan kita biarkan gitu. Kita cari amal. Ya, kita cari amal. Yang paling senang dan hadis Rasulullah SAW, siapa yang sembahyang 4 rakaat ba'diyah selepas isyak akan mendapat malam Lailatul Qadar. Saya memang cari itu. Ada kawan saya begitu, biar dia besar itu cari. Memang ada hadis ini. 4 rakaat. Sama kita nak dapat malam Lailatul Qadar, tunggu bulan Ramadan pun tak dapat. Tunggu tidur 10 terakhir lagi kuat tidur. Jadi kita cari tiap-tiap malam. Allah bagi peruntukan kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Sebab itu sahabat bertanya dengan Rasulullah SAW, apa caranya antara umur kita ni di antara 60 ke 70, sedangkan umat terdahulu umurnya sampai menjangkau 1000 tahun, jangkau 900 lebih tahun. Tentu amalannya banyak. Nak menyamakan dengan dia macam mana? Kita setahun sekali baru dapat malam Lailatul Qadar pun tentu dapat ke tidak? Jadi peruntukan untuk umat Nabi Muhammad ialah tiap selepas sembahyang isyak ba'diyah buat 4 rakaat. Ada setengah kata buat 2 rakaat, tak kira tu, yang penting buat. Jangan persoal banyak, yang penting buat. Samalah Allah akan bagi padanya 1000 bulan tiap malam. Sebab umat kita ni lemah, kecil, kerdil. Sama 1000 bulan seperti malam Lailatul Qadar. Baik. Jadi ayat ini tadi menjelaskan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada diriku keampunan di dunia dan di akhirat. Sesuai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita memohon pada Allah Taala. Ini jalannya. Jadi sembahyang kita kena tertib. Sebab itu bila iqamah Allah, jawab kita. Apa kita? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita boleh doa juga, Allah merubah hasil dakwah tamah, boleh. Kalau kita takut panjang, aqamahallahu adamati ma fis samawati wal ardh. Pendeklah.
Cuba. Aqamahallahu adamati ma fis samawati wal ard. Itu je jawabnya. Senang tak? Berdirinya aku sembahyang ini kerana Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Nawaitu lillahi ta'ala. Aqamahallahu adamati ma fis samawati wal ard. Kita boleh tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah susunan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, ada dalam kitab Al-Azkar ada. Jadi jangan kita komen orang, kita cari. Kedai buku banyak, tak faham boleh tanya, rujuk ustaz-ustaz banyak. Jadi kuliah tengok ustaz tu bagi, tengok buku ustaz tu dapat pahala. Kan susah. Nah, al-ulama warithatul anbiya. Kita tak kata ulama, itu orang yang mengajar agama tu orang alim lah. Ya tak? Tengok muka dia pun senyum dapat pahala. Nak dapat pahala senang. Senang. Isteri tengok buku suami, senyum ke, masam ke, dapat pahala. Tu pahala datang senang oi. Yang kita buang masa, ya. Jadilah perkongsian. Mudah-mudahan kita manfaatkan. Tiap hari kita cari apa itu. Sebab itu ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah untuk cari bekal. Rasulullah kata ad-dunya mazratul akhirah. Dunia bukan untuk berpoya. Dunia untuk cari bekal. Jangan nanti kita kat dunia kaya pakai Wildfire, pakai Alphard. Di akhirat di jalan kaki ngesot, Alphard tak ada, tak upaya jadinya. Tu kita nak dunia cari sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atallahu Allah. Ya tak? Kita cari usaha sama-sama lah. Ya, jangan saya suruh orang, saya tidak. Tak, kita sama-sama. Tuan pun mati, saya pun mati. Bila wallahu alam tak ada tarikh. Ada tarikh tak? Tarikh kahwin, anak kahwin ada tarikh kan? Anak tarikh awal-awal dia masuk. Wah, pasang lagi banner. Anak saya nak kahwin sekian bulan. Itu nak kahwin. Ya. Tapi nak mati ada? Takkan tahu. Kecuali orang yang beramal soleh 40 hari Allah bagi rasa. 40 hari Allah bagi rasa. Ada? Dia ada sahabat saya. Dia nak meninggal, dia tahu dah. Dia rasa tak bersedap. Banyak diimpak sana, diimpak sini, banyak dikeluar, diwakafkan tanah ini. Rupanya lepas 40 hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Ya, kita kadang-kadang tak tahu sebab kita tak tahu. Itu orang yang amal, yang minta pada Allah. Sebab itu jadikanlah kehidupan ini kebaikan dan jadikanlah kematian itu rehat. Tidak ada persoalan dari mana malaikat jin mungkar dan nakir lagi. Baik itu kita bila orang meninggal kita talkinkan dia. Ya. Ada orang kata apa talqin ni zaman Rasulullah tak buat. Memang kita terima. Tahlil zaman Rasulullah tak buat. Ya. Ya. Apa lagi? Doa selamat zaman Rasulullah tak buat. Zaman Rasulullah memang tak buat. Sahabat pun tak buat. Diorang itu warak-warak, amalnya kuat. Zaman kita ni zaman apa? Sebab itu disusun oleh tabi'in, mutabi'in. Para tabi'in, siapa dia? Kitab yang dikarang Al-Imam Ghazali, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Contohnya, kita nak tahu, solat subuh, solat ba'da qabla subuh je. Ada diceritakan dalam kitab Fathul Qorib. Saya ingat tu saya baca kitab Fathul Qorib Arab. Sayyidina Umar menceritakan ketika itu ada 3 sahabat dan sahabat yang lain lah. Yang kuat-kuatnya 3 sahabat, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada 3 orang dan sahabat yang lain. Dia rupanya berbincang. Sahabat dia berbincang, bukan berkelahi, berbincang. Aku ada dengar lah Rasulullah
buat solat subuh qabliyah, rakaat pertama dia baca lepas Fatihah Alam Nashrah. Ada Alam Nashrah laka sadrak sampai habis. Rakaat kedua kata Abu Bakar Siddiq, dia baca lepas Fatihah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dah, tuan-tuan apa ayat tu kan? Okey. Kata Umar, saya ada dengar gini. Umar Ibn Khattab ni, saya ada dengar Rasulullah selepas bayar Fatihah, bayar qabla subuh, dia baca apa? Lepas Fatihah dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua lepas Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad. Lalu Sayyidina Ali dia menjelaskan kepada sahabat selepas ini, dia katakan kita buat dua. Buat dua macam mana? Lepas Fatihah rakaat pertama baca Alam Nashrah, ustaz tu disambung dengan Alam Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua selepas Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia baca Qul huwallahu ahad. Apa fadilatnya? Apa fadilatnya? Fadilatnya adalah ketenangan jiwa, ketabahan hati, dan Allah bagi rahmat kepada dia. Ini ditulis dalam kitab Fathul Qorib, ya, yang diterjemahkan kepada kitab Mutla'al Badrin. Kalau kita baca Mutla'al Badrin ada kan? Kitab Mutla'al Badrin, jilid keberapa saya tak ingat. Itu ada terjemahan daripada Fathul Qorib. Sarah Fathul Qorib ialah kitab fiqh i'anah talibin. Carilah kitab-kitab banyak ya. Sekarang dah dimelayukan. Anak-anak muda yang balik dari Mesir, yang balik semua faham dalam bahasa Arab, dia memikirkan kepada masyarakat yang kurang faham. Dia tentang Jawi, tentang apa, dia terjemahkan dalam bahasa tulisan Umi. Betul tak? Kitab banyak sekarang tulisan terjemahan fahaman dengan tulisan Umi. Jadi banyak cara kita untuk mentakarubkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan setakat itulah perkongsian kita pada tengah hari ini, memanfaatkan, kerana pun saya pun tak persediaan ini saja dia. Datuk tak dapat, tiba-tiba tak dapat nak datang ya. Mudah-mudahan untuk kita kongsi bersama. Itu namanya tazkirah, ingat mengingat. Kita kena ingat mengingat. Kalau saya salah, tolong tegur. Tak? Saya pun manusia. Ulikul insan atau aifah, ya tak? Kalau tuan-tuan ada rasa salah, rasa saya salah, tegur. Saya terima. Ya. Aku li qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.